Hari ni kita nak masuk separuh hayat, bukan separuh hayat korang, separuh hayat dalam fizik Okey, korang sebenarnya kena vaksin bila Berapa bulan? Hello? Dos pertama, dos kedua saya? Dos kedua lah, korang dah dos pertama. 14 Oktober. 14 sama dengan form 4 lah. Alright, okey. So, separuh hayat satu unsur radioaktif ditakrifkan sebagai masa yang diambil untuk separuh daripada nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur yang baru. Perkataan mereput ni kan, macam korang sekarang ni mereput kat rumah. Kan? Pasal pakai perkataan mereput. Okey. Separuh hayat juga boleh ditakrifkan sebagai masa yang diambil untuk keaktifan unsur itu berkurang menjadi separuh daripada keaktifan asalnya. Sebab tu dipakai perkataan separuh. Okey. Keaktifan suatu unsur radioaktif biasanya diukur dalam unit bilangan per saat. Iaitu bilangan per saat merujuk kepada bilangan reputan yang berlaku dalam satu saat. Keaktifan atau kadar reputan suatu unsur radioaktif dapat ditentukan dengan menggunakan tiup gear-gear Mueller dan pembilang. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, ini contoh nanti kita rujuk buku teks sekejap lagi. Maksudnya, ini adalah kiraan sepenuhnya. Lepas tu kita tolak separuh. Lepas tu kita tolak lagi separuh. Macam ni. Okey. Tetapi masa untuk kita menjadikan dia separuh berbeza-beza. Contoh yang paling pantas ialah polonium. Yang untuk menjadikan polonium tu, untuk menjadikan dia kepada unsur yang lebih stabil, dia hanya ambil masa 0.164 saat. Manakala uranium 238 dia mengambil masa 4,507 juta tahun untuk menjadi lebih stabil. Sebab itulah uranium ni dia dijadikan unsur yang dijadikan untuk tenaga nuklear. Nampak tak? Mengambil masa 4,500 juta tahun. Okey, jadi lama. Tapi nak beli dia mula-mula mahal. Tapi kita dah guna, kita dah tak perlu bayar dah. Kita hanya perlu jalankan proses radioaktif. Okey. Okey, ini contoh graf Graf macam mana dia menjadi separuh. Okey, saya nak guna buku teks sekejap lagi kita tengok. Okey. Separuh hayat ataupun T separuh masa diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif mereput. Okey, ini contoh yang diberilah kat bawah ni. Kita tengoklah dia akan membebaskan sinar alfa ataupun menggunakan reputan alfa ataupun reputan beta ataupun gamma. Okey, tengoklah berapa minit kat sini Ini adalah proses reputan uranium 238. Okey. Uranium 238. Okey. Okey, uranium 238 ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang panjang iaitu 5,000 juta tahun. Okey. Lebih kurang lah yang tadi dia bagi 4,500. Okey, unsur ni terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Uranium 238 terperangkap akan mereput dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang stabil. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.6. Okey, PB itu last kali baru stabil. Tapi tengok berapa masa dia ambil untuk stabil tu. Okey. Proses reputan ini mengambil masa yang lama kerana kadar reputannya rendah. Dengan penentuan nisbah plumbum kepada uranium 238 dalam satu sampel batu,
Usia batu-batuan dapat dianggarkan. Semakin tinggi nisbah tersebut, semakin berusia batu-batuan. Kaedah pengukuran geologi ini dapat menganggarkan usia bumi kita. Tahukah anda usia bumi kita? Okey, dalam galeri maklumat ni, barang radioaktif lazimnya disimpan dalam bekas tebal yang tertutup, diperbuat daripada pelambam untuk tujuan keselamatan. Radioisotop ialah isotop dengan nukleus tidak stabil yang boleh memancarkan sinaran radioaktif. Okey. Ni batu granit yang mengandungi radioisotop uranium, nukleus uranium mengalami reputan radioaktif menjadi nukleus anak iaitu pelambam. Batu granit selepas reputan radioaktif. Okey. So menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada graf lengkung reputan. Okey, tadi saya sempat tunjuk graf tadi. Okey, nanti kita akan buat kiraan ni nanti kejap lagi. Okay, bilangan asal radioaktif maksudnya lepas tu bilangan separuh hayat. Okey, separuh hayat bahan radioaktif. Okey, susah sikit kita nak faham kat sini kalau ikut table ni. Maksudnya kita akan tak payahlah nak hafal ni, tapi nanti saya akan tunjuk dia punya pengiraan mudah dia. Kalau dia pakai table lah. Aduh, tak ada contoh lagi ke? Okey. Okey. Asalnya 480 saat. Asalnya 480 per saat. Jika separuh hayat dia adalah 6 minit, berapakah masa untuk 30 minit? Okey. 6 minit. 480 bagi separuh dapat berapa? .480 bagi separuh dapat berapa? 240. Okay, 240. Okey. Ingat 480 bahagi 240, 240 ni merujuk kepada yang belum melalui separuh hayat. Faham? Yang maksudnya yang masih belum yang masih berradioaktif. Separuh lagi dah jadi stabil. Macam tu. Separuh stabil, separuh tak stabil. So yang saya tulis ni maksudnya yang tinggal, yang tak stabil. Okey, jadi 6 minit lagi. Okey, jadi 120 pula kan? 6 minit lagi. Jadi 60. Kita nak sampai 30 minit sekarang baru 18. 6 minit. So 24. 30. 6 minit. Okey, sekarang cukup 30 tak tambah 666 ni? Cukup tak 30? Cukup tak? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Cukup tak 30? Cukup. Cukup. Okay. Cukup. So 30 bagi 2. Kita tengok jawapan. Sama tak? Okey, saya bagi masa seminit tengok. Pilih jalan kerja mana yang korang nak guna. Yang buku teks punya ke, yang buku yang sebagi?
Okey. Macam mana? Boleh faham tak jalan kerja tu? Boleh. Terpulanglah kalau korang rasa nak guna yang sekolah punya ni kan. Terpulanglah yang sekolah pula buku teks ni. Kalau saya memang ajar nak murid saya guna yang saya ajar ni. Cara konvensional tapi mudah dan tepat. Tak payah nak hafal apa-apa. Still dapat full mark masa kalau macam tu. Boleh full mark. Okay. Buku teks baru ni je pakai formula-formula bagai lah. Okay. Alright, okay. Kita tengok. Okay, yang lain? Senyap je semua ni. Okay. Okay. Korang menerima ketentuan ya. Okey, satu bahan radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai separuh hayat 10 hari. Hitungkan bilangan hari yang diambil untuk keaktifan bahan radioaktif tinggal 25%. Okey. Cara tengok, dia buat cara saya juga. Nampak ni? Nampak? Okey, asalnya 100%. Bahagi 2, 10 hari kan? Bahagi 2 tinggal 50. Bahagi 2 tinggal 25. 10. Okay, so 10 tambah 10. Berapa hari dia ambil masa? 20 hari. Ni? Okay. Boleh faham? Tengok. Cara yang saya tunjuk kat nombor 1 tadi dia akan guna. Kau nampak kan? Okay. Nak senang ingat. Ya. Kalau maksudnya kalau apa harinya tu tak kisahlah dia bagi berapa pun memang kena bagi 2. Yep. Nama pun separuh hayat. Okay. Sebab tu dah bagi 2 separuh hayat. Okay. Alright. Nisbah bilangan nukleus argon kepada kalium dalam satu sampel batu-batuan dari gunung berapi ialah 3:1. Semasa pembentukan awal batu-batuan, tiada sebarang unsur argon yang terperangkap di dalamnya. Jika kalium 40 mereput kepada argon 40 dengan separuh hayat 1250 juta tahun, anggarkan usia batu-batuan tersebut. Okey, bermakna kita nak tahu dia punya keadaan asal yang sebenar. Kita nak tahu keadaan asal sebenar. Okey, kita tengok nisbah dia bagi 3:1. Maksudnya argon tu 3 bahagian, kalium tu 1 bahagian. Okey. Okey, jadual 63 menunjuk kaedah anggaran usia batu-batuan. Okey, nisbah bilangan atom argon kepada kalium 40 dalam sampel batu-batuan ialah 3/1. Selepas 2 separuh hayat. Betul ke? Sekejap. Bilangan okey. Sekarang ni kita nak apa yang jadi kalium tu nak menjadi mereput kepada argon.
kalium tu mereput kepada argon? Sekejap ya, saya nak tengok betul-betul. Okey. Total ni ada 4 bahagian. Okey. So, bermakna kalium tu adalah 1/4 ataupun 25%. Okey. Jadi, kalau jika kalium tu nak mereput kepada argon, berapa kali dia kena mereput? Okey, jadi 25 jadi 12.5, betul tak? 12.5. Betul. Saya nak tunjukkan cara yang paling senang untuk korang. Kalau tu 75%, maksudnya dia kena tinggal 25%. Dia kata lepas 2 separuh hayat. Macam mana dia boleh tahu 2 separuh hayat tu? Kejap Sekejap ya, pause sekejap. Saya nak fikir. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Boleh faham tak? Maksud mereput dengan tak mereput tu, ingat yang kita tulis yang warna merah tu dia merujuk kepada yang belum mereput. Yang lain okey tak? Okey. Okey ya? Okey. Kita tengok nombor 2 pula. Selepas 30 hari. Tengok soalan dia biasa pakai peratus sebenarnya. Jadi 100. Okey, 10 hari yang pertama 50%. 10 hari yang kedua 25%. 10 hari yang ketiga 12.5%. Ingat sekata yang ni yang belum mereput. Tapi dia nak yang telah mereput, maksudnya 100 tolakkan dengan 12.5%. Jadi korang dapat 87.5% yang telah mereput. Okey, kalau dia minta dalam pecahan, korang kena buat 87.5%. Kalau boleh kecilkan, kecilkanlah. 87.5 perkan dengan 100. Boleh kecilkan tak? Tak boleh. Dia dapat 7/8. Kalau dia minta dalam pecahan. Okey. Okey, tengok dulu 30 saat. Okey. Okey, boleh faham Kita terus dan seterusnya, boleh? Boleh. Okey, jika masa yang diambil untuk keaktifan suatu sampel radioaktif mereput daripada 960 ke 120 bilangan per minit ialah 168 saat, berapakah separuh hayat? Okey, korang buatlah 960 tu.
bahagi 2. Okey, tolong kira 960 bahagi 2 dapat berapa? 480. 100 berapa? 80. 80. Bahagi 2 lagi? 200. 440. Okey, bahagi 2 lagi? 120. 120. Okey, dia nak sampai 120. Okey, ni ada 1, 2, 3. Inilah maksud dia, jumlah masa dia ialah 168 saat. Okey. So, kalau korang nak kira setiap satu tu, 168 bahagikan dengan 3. Okey, dapat berapa? 56. Ya, maksudnya separuh hayat dia adalah 56 saat. Okey, cuba tengok dulu. Okey. Boleh faham Seteruskan nombor 4. Boleh. Okey. Satu sampel iodin dia pasti mempunyai keaktifan 800 bilangan per saat. Per saat. Berapakah keaktifan sampel iodin selepas 16 hari jika separuh hayat dia, separuh hayat iodin 31 ialah 8 hari. Lepas 16 hari, maksudnya 2 kali. Okey, jadi 800 8 hari tinggal 400 8 hari tinggal 200. Bermaksud jawapan dia adalah 200 bilangan per saat. Dia nak 16 hari. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Okey. Fosforus 32 mempunyai separuh hayat 15 hari. Berapa lamakah masa yang diambil untuk 75% daripada atom-atom satu fosforus mereput? Okey. Dia nak 75% mereput. Maksudnya tinggal 25%. Okey, jadi 100 50 25. Okey, 25% ni yang belum mereput. 75% ni dah mereput. Okey, daripada 1%. So, kalau separuh hayat dia 5 hari, 15. 15, so 15 tambah 15 korang dapat 30 hari. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh Okey. Okey, kalau berdasarkan graf, kalau kita dah tengok separuh hayat dia 800 800 separuh dia 400 lah. So separuh hayat dia 2 jam. Okey. Boleh faham tak cara nak baca separuh hayat dia? Boleh faham tak macam mana nak baca separuh hayat dia? Boleh. Okey, boleh? Semua boleh Boleh. Okey, habis dah separuh hayat. Okey, nanti kita ada latihan, nanti kita buatlah.
Okey. Kalau soalan yang nombor 3 ni, kita nak tentukan graf pun boleh, nak buat okey. 10 Januari, 20 Januari, 30 Januari. Maksudnya okey, asalnya ialah 1520. Tolong bahagi 2 dapat berapa? RM760. Okey, bahagi 2. RM380. Okey, bahagi 2. RM190. 100. 90. Okey, bahagi 2. 95. Okey. Yang ni 10 hari. Yang ni 10 hari. Bermakna 5, 5, 5, 5. Jadi separuh hayat dia adalah 5 hari. Okay, kalau dia nak korang buat graf, okay, lebih kurang macam ni lah ya. Okay. Separuh hayat dia, okay. Mula-mula daripada 1520 lah. Okay. 1520, lepas tu 760. Yang ni yang 2 hari kat sini. Macam tu lah. Okay, kalau korang nak buat dia. Okay, kalau tu 380. Okay, lepas tu korang ni. Bukan, 2 pula. Patutnya ni 5 Okay, 380 ni 10. Lepas tu bahagi lagi 190. Okay. Tu maksudnya 15. Macam tu lah. Dan seterusnya. Okay, boleh faham tak cara buat graf tu? Ke tak berapa nak cantik? Boleh. Boleh Boleh. Suruh buat graf, korang boleh faham macam mana buat graf? Okay. Okay, so saya harap korang faham apa maksud separuh hayat tadi. Okay, jom kita tengok proses-proses untuk tenaga nuklear. Kita tengok dekat buku ni ada tak? Ni radioisotope. Okey, tunjuklah juga yang atas ni kegunaan radioisotope tu. Radioisotope ni adalah isotop nukleus yang tidak stabil. Yang tadi yang kita belajar separuh hayat tu dia nak menukarkan isotop yang tidak stabil kepada isotop yang lebih stabil. Okey, so masa dia nak menjadi lebih stabil tu, dia akan membebaskan sinar-sinar iaitu zarah alfa, zarah beta ataupun sinaran gamma. Okey, dia ada kegunaan-kegunaan dia dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey, antara ciri-ciri sinaran radioaktif ialah boleh dikesan menggunakan pengesan yang tertentu, mempunyai kuasa penebusan yang tertentu. Okey, tahu kuasa penebusan tu yang paling kuat adalah sinar gambar. Untuk pengayunan yang paling kuat adalah alfa. Okey, sinar radioaktif boleh membunuh sel. Okey, kita tengok dalam bidang perubatan.
Kalau dalam bidang perubatan, kita gunakan dia dalam rawatan kanser. Okey. Sinar gamma daripada Cobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Sinar gamma dipancarkan daripada lubang seni pada bongkah plumbum supaya satu alur sinar yang halus dan ditujukan tepat kepada sel kanser untuk mengelak kerosakan kepada tisu-tisu yang sihat. Okey, dia hanya cuba boleh mengelakkan, mengelak tapi tak semestinya tak kena, boleh kena . Orang yang ada kanser ni, bila dia buat kemoterapi, sebab itulah dia lepas kena kemoterapi tu dia akan lemah, sebab dia juga membunuh, ada juga membunuh sel-sel yang baik, rambut gugur, kan. Okey. So isotop fosforus 32 dan strontium 90 mengeluarkan zarah beta dapat merawat kanser kulit. Bayangkan digunakan isotop yang tak stabil untuk digunakan untuk proses radioterapi ataupun kemoterapi. Cuba korang bayangkan. Dia masuk dalam badan kita. Okey, bayangkan. So macam mana tu? Adakah baik atau tidak baik? Okey, memang sebab itulah rambut kita akan gugur, badan jadi lemah, tak lalu makan lepas buat radioterapi tu. Okey, lepas tu kita tengok penyurihan radioaktif. Okey, pewarna yang mengandungi radioisotop seperti barium 138 disuntik dalam badan pesakit untuk mengesan tumor pada kepala. Okey, radioisotop natrium dia suntik ke dalam badan baru kita boleh kesan. Maksudnya bahan yang radioisotop tu dia masuk dalam badan kita. Radioisotop natrium 24 disuntik ke dalam badan pesakit untuk mengesan tempat pembekuan darah. Radioisotop iodine 131 digunakan untuk memeriksa kelenjar tiroid. Okey, suruhan tiroid tu kalau kita tengok gambar rajah kat sebelah tu. Okey, pensterilan. Sinar gamma daripada Cobalt 60 digunakan untuk membasmi bakteria dalam proses pensterilan alat-alat perubatan seperti termometer, alat bedah, jarum suntikan, picah gari dan sebagainya. Okey, ni peralatan perubatan yang didedahkan dengan sinar gamma. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian, kita ada pengawalan serangga perosak. Okey, sinar gamma digunakan untuk membunuh kumbang dan serangga perosak dalam bidang pertanian. Dos sinar gamma yang kecil digunakan untuk menjadikan serangga perosak itu mandul dan pembiakannya dapat dikawal. Okey, kita memang ada penggunaan tenaga nuklear dalam bidang makanan. Ada kursus tu ada dekat UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Mengkaji kadar penyerapan baja tumbuhan. Radioisotop seperti fosforus 32 dan nitrogen 15 dicampurkan ke dalam baja. Selepas baja itu diseram, kadar penyerapan dan jumlah yang diserap oleh tumbuhan dapat ditentukan dengan mengesan kuantiti radioisotop yang terkandung dalam daun dan batangnya menggunakan pembilang granular. Okay, manakala dalam perindustrian pula, dia digunakan untuk menyemak aras pengisian tin dan bungkusan. Di kilang membuat makanan, tin-tin ataupun bungkusan-bungkusan yang telah diisi akan diangkut di atas satu tali sawat yang melalui satu punca sinar beta dan alat pengesan seperti tiub GM. Jika terdapat bungkusan atau tin yang kurang penuh, tiub GM akan memberi satu bacaan yang lebih tinggi daripada nilai bacaan piawai. Okey, korang rasakan bungkusan yang kurang penuh ataupun tidak mengikut piawai tu, kat mana dia jual? Korang rasa-rasalah kat mana dia jual? Contoh kalau air Fanta tu kalau kat kedai luar RM2 lebih tak salah saya, RM2 lebih ke RM3 macam tu air Fanta yang botol besar tu. Tapi ada sekat satu kedai tu RM2 seposen je. Eko. Okay, RM2. Air Fanta. Kau tak minum air gas ke? Bagus betul lah korang ni suci. Air Fanta tahu tak? Air gas tu. Tahu. Tahu.
Korang tak pernah masuk kedai RM2 ke? Allah Akbar, bagusnya korang ni banyak duit. Lama tak bagi. Okey, kedai RM2 tu korang boleh masuk lah. Korang tak besin pun korang boleh masuk. Dia tak check pun. Okey, seni masuk Okey. Ada tu kau tengok kedai Fanta yang dia kedai Fanta pula. Kedai-kedai lain dia jual mahal tau. Tapi kenapa dia jual kat situ murah? Ni lah dia contoh. Dia kurang penuh. Ada piawai yang tak cukup, mungkin alat bungkusan tak ada kurang sikit. Sebab tu dia jual kat kedai-kedai yang macam tu. Dia takkan tulis kedai barangan makanan yang di reject. Nanti tak ada siapa nak beli. Tapi dia mungkin ada kekurangan, ada yang dikurang, so dia jual murah kat kedai macam tu. Okay, baru korang nampak kan? Macam mana tiba-tiba ada kat kedai RM2 tu kan? Okay, so juga ada juga barang-barang yang reject daripada negara mana dijual kat kedai RM2 tu. Kalau tak salah Seiko ni dia bawa barang daripada mana saya tak pasti. China ke apa, saya tak pasti. Okay. So, kita tengok mengesan kebocoran pipe di bawah tanah. Okey, ada setengah-setengah, pada setengah-setengah keadaan, air Selangor, dia kadang dia akan hantar notis, saya tak pasti sekarang ada, dulu masa saya duduk kat Taman Pahlawan tu, duduk taman, dia akan hantar notis dekat kita, kat rumah, nak bagi tahu supaya pada tarikh dan waktu sekian-sekian, kita kena tutup air. Tutup air. Tutup pipe utama kat luar tu supaya tak ada air masuk ke dalam rumah. Inilah dia nak buat ni. Dia nak kesan kebocoran pipe di bawah tanah. Kalau korang tak tutup, bermakna korang dalam rumah korang telah ada radioisotop lah. Jadi mungkin korang ni boleh mereput lah sebentar lagi. Okey. Contoh macam itulah. Sebab tu kena alert lah macam mana dia nak kesan. Tapi saya tak pasti masih. Dulu dia kerap buat. Sekarang saya tak pasti dia masih buat ke tidak. Sekarang saya tengok pecah je terus. Okey. Radioisotop yang mempunyai setengah hayat yang pendek seperti Natrium-24 dimasukkan ke dalam saluran pipe air dan gas yang disyaki bocor. Okey. Kalau dia guna, bayangkanlah kalau dia guna uranium 234 tu. Agak-agaknya sempat tak sementara kita hidup tu dia nak kesan kebocoran? Tak sempat lah kan. Sebab itulah diguna setengah hayat yang paling pendek. Separuh hayat tu yang paling pendek. So alat pengesan seperti tiub GM digunakan kemudian digerakkan ke atas permukaan tanah di sepanjang pipe. Sebab tu dia kena guna pengesan macam tu. Dia masukkan dalam air tapi dia akan gunakan pengesan untuk mengesan di atas permukaan tanah. Dia tak perlu nak korek. Kalau tidak semua habis jalan kena korek. Kan? Habis semua lubang jalan kan? Okay, macam tadilah dalam kemoterapi ataupun radioterapi. Takkan dia nak guna uranium 234. Cuba bayangkan. Berapa juta ton mati terus kan orang tu kan. Jadi dia akan gunakan unsur isotop yang mempunyai separuh hayat yang lebih cepat. Kalau tidak, lambatlah. Betul? Tu korang boleh faham ya kenapa separuh hayat tu penting. Okey, seterusnya untuk mengesan ketebalan bahan. Sebab itulah kalau kau tengok kat kedai-kedai yang murah-murah tu, dia ada jual juga kertas-kertas A4, kertas lukisan yang murah-murah kan. Okey. Keseragaman ketebalan sesuatu bahan seperti kertas, kepingan aluminium boleh disemak dengan melalukan bahan-bahan itu antara satu punca beta dan sebuah alat pengesan tiub GM. Bacaan alat pengesan itu akan berkurang jika ketebalan kepingan bahan itu bertambah. Sebab tu kertas kalau korang beli satu rim tu, nampak sama je tebal dia. Okay, seterusnya dalam pengawetan makanan. Sinar gamma boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria, spora kulat yang terperangkap dalam makanan supaya tempoh penyimpanan makanan dalam bungkusan dan tin dapat dilanjutkan. Kaedah ni adalah mudah, selamat dan tidak mengubah nilai zat makanan itu. Buah-buahan dan makanan dalam tin biasa menggunakan kaedah ini. So sebab tu saya kata ada teknologi nuklear dalam makanan. Memang ada ditawarkan dekat UKM maksudnya ada pekerjaan yang melibatkan ni. Sebab tu nak pastikan makanan dalam tin tu elok. So ada cara dia sendiri. So bidang ni adalah satu bidang yang besar jugalah.
Okey. Okey, so kita dah nak masuk bahagian yang baru iaitu bahagian tenaga nuklear. Okey. Ini bahagian tenaga nuklear. Sama juga cuma dia terbalik sikit daripada apa yang diajar dekat sini. Terbalik sikit. Okey. Okey, ada soalan tak untuk bahagian tadi? Tak ada. Okey, kita nak masuk bahagian tenaga nuklear. Sampai tenaga nuklear je lah. Saya tak akan tengok sampai mana saya boleh. Okey. So yang pertama kita akan belajar unit jisim atom. Sebab tak pasti ada dalam kimia ke tidak. Okey. Okey. So jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar untuk diukur dalam unit ukuran jisim biasa seperti gram dan kilogram atau kilogram. Maka satu unit yang menggunakan perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Unit untuk pengukuran jisim atom ini dinamakan unit jisim atom ataupun UJA. Salah unit jisim satu atom karbon 12 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kg. Satu UJA ditakdirkan sebagai jisim yang sama dengan 1/12 daripada jisim atom karbon 12. Okey, itu definisi dia. 1/12 daripada jisim karbon 12. Okey, baru kita nak masuk tenaga nuklear macam kuteks. Okey, dalam suatu tindak balas nuklear ataupun ruputan radioaktif didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terasa adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom asal. Kehilangan atau penyusutan jisim ini telah bertukar menjadi tenaga. Okey, fungsi dia nampak tenaga nuklear tu. So nak menjadi dalam bentuk tenaga. Tenaga dalam bentuk haba telah dibebaskan semasa tindak balas nuklear ataupun perebutan berlaku. Albert Einstein, seorang ahli fizik yang terkemuka, telah mengemukakan satu prinsip yang mengaitkan hubungan antara jisim dengan tenaga, iaitu prinsip keabadian jisim tenaga Einstein yang menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh bertukar antara satu sama lain. Hubungan antara jisim dan tenaga telah dirumuskan dalam persamaan Einstein iaitu E sama dengan mc kuasa 2. Okey, formula yang paling famous sekali. Okey, E adalah jumlah tenaga yang dibebaskan akibat penyusutan jisim dalam unit joule. Jisim yang telah menyusut disebut cat jisim iaitu M. C adalah laju cahaya. Contoh penyelesaian masalah 1, persamaan di bawah menunjukkan isotop radium 226 mereput menjadi radon 222 dengan melancarkan zarah alfa. Hitungkan kehilangan jisim atau cacat jisim. Okey, tenaga yang dibebaskan. So kita tengok macam mana kita nak kira cacat jisim ataupun kehilangan jisim. So jisim yang awal iaitu 226 tu kita tolakkan dengan 222 tambahkan dengan 4.003. Okey. So ini adalah kehilangan jisim. Macam mana pula kita nak kira tenaga yang dibebaskan? So E sama dengan mc kuasa 2. Okey, so 1 UJA sama dengan ni, korang darabkan dengan yang 0.33 dulu. Dapat jawapan, masukkan M. M tu adalah cacat jisim. Okey, darabkan dengan C, itu kelajuan cahaya. So korang akan dapat tenaga yang dibebaskan. Okey, ini ada dalam buku teks. Okey, sekejap Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey.
Sepun tak pasti macam mana bentuk soalan korang lagi. Dah banyak kali dah seulang. Kita tengok nanti macam mana. Okey, kalau ada dah bentuk soalan SPM untuk korang, akan dedahkan kepada korang secepat yang mungkin. Okey, kita tengok pembelahan nukleus ataupun nuclear fission. Pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Ingat fungsi dia untuk yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku, terdapat penyusutan jisim dan jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga apa yang lebih besar. Maksudnya dia akan ada berkurang jisim dia. Jisim yang hilang tu adalah ditukar kepada tenaga. So contoh proses pembelahan nukleus ialah pembelahan radioisotop uranium 235. Okey, tengok contoh kat situ. Nampak tu dia ada tenaga, energi tu. Apabila satu nukleus 235 dibedil oleh satu neutron. Okey, satu nukleus baru yang tidak stabil seperti uranium 236 terhasil. Okey. Pembelahan nukleus terus berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih stabil. Okey, nukleus-nukleus seperti barium dan krypton 92 yang lebih stabil dan 3 neutron baru dihasilkan. Lepas tu seteruslah dia bedil lagi. Okey, bedil bukan bergedil. Okey. Jisim yang telah hilang berubah kepada tenaga haba mengikut persamaan E sama dengan MC kuasa 2. Tindak balas di atas ditunjukkan dalam persamaan di bawah. Okey, uranium tu dibedil oleh satu neutron, lepas tu dia jadi 236 uranium. Lepas tu dia nak jadi lebih stabil, dia pecah kepada barium dengan krypton. Okey, menghasilkan 3 neutron dan tenaga. Okay, apa pula tindak balas berantai? Tadi nuclear fission, pembelahan nukleus. Tindak balas berantai itu adalah daripada atas tapi dia bersambung-sambung. Proses pembelahan satu nukleus uranium menghasilkan 3 neutron yang baru. Kan? Okey, tadi kan dia membebaskan 3 neutron, betul? Apa kerja neutron tu? So 3 neutron yang dibebaskan tadi tu membedil lagi uranium 235 yang lain. Maksudnya dia dibebaskan 3 neutron tu dia bedil lagi. Bedil lagi uranium yang lain. Uranium 235 yang lain. So makin banyak tenaga akan dibebaskan. Okey. So proses ni dipanggil tindak balas berantai. Okey, tenaga haba yang dibebaskan semasa tindak balas berantai boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik, tindak balas secara terkawal dalam sebuah reaktor nuklear ataupun membuat bom atom. Okey. Apa tindak balas berantai yang tidak terkawal? Okey. Itu cerita nuclear fission. Okey, dah nak habis ni. Ni tindak balas berantai tadi. Ini tadi mana tadi? Nuclear fission. Okey, ni tadi nuclear fission tadi, gambar raja yang sama saya tunjuk tadi. Okey, ada pengiraan cacat jisim tadi. Okey, sama. Ada juga pengiraan bagus dalam sama gad saya tunjuk tadi tu. Macam mana nak kira tenaga nuklear yang dibebaskan E sama dengan MC kuasa 2, korang kena kira cacat jisim tu dulu ni. Tolak ni. Tolak hasil tambah ni dan ni. Sama tadi.
Dapat darabkan dengan 1.6 ni, dapat ni masukkan dekat M, darabkan dengan kelajuan cahaya. So korang dapat tenaga haba yang dibebaskan. Okey. Sama lah juga proses dia, nak kira juga cacat jisim. Itu kan tenaga nuklear yang dibebaskan. Okey, ni sebab ada dua ni kena tambah dululah. So yang ni tambahkan dengan yang ni. Macam jalan kerja kat bawah ni. Lepas tu tolakkan dengan hasil tambah ni pula. Macam jalan kerja kat bawah ni. So dapat ni darabkan dengan ni 1.66 darab -27. Masukkan dalam ni. Lepas tu dah cari EMC kuasa 2. Okay, mudah je ini. Okay. So korang belajar sampai tindak balas berantai sahaja. Okay. So kalau ikutkan sampai tindak balas berantai saja korang belajar. Nuclear fission, pelakuran nanti mungkin bab seterusnya. Okay. So kita tengok penjanaan elektrik daripada tenaga nuklear. Kita baca daripada buku teks je . Okey. Tunjukkan sebuah reaktor nuklear. Apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana tenaga elektrik? Okey. Malaysia tidak mempunyai reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Betul? Memang tak ada tenaga reaktor nuklear untuk tenaga elektrik. Tetapi kita ada reaktor nuklear penyelidikan Triga Puspati yang terletak di Bangi. Dibina bagi tujuan penyelidikan berkaitan dengan bidang sains nuklear dan pendidikan. Kalau tak salah ada lembaga atom negara. Kalau korang lalu jalan lama nak ke Bangi, tak lalu lebuh raya tu, korang akan jumpa dekat tepi jalan. Memang kita ada. Tapi kita tak boleh buat lagi lah. Okay. Itu adalah contoh gambar ajar reaktor nuklear. Struktur reaktor nuklear. Kalau kau tengok satu persatu, nampak proses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Negara-negara lain seperti Jepun, Jerman, ada negara-negara lain lagi yang menggunakan reaktor nuklear. Tak tahulah dia orang claim bil api tu akan jadi lebih rendah lah. Sebab kita hanya gunakan uranium tu sekali saja. Sebab kan dia boleh bertahan selama berjuta tahun kan. 5 juta tahun tadi, 5,000 juta tahun. Okay. So nampak tu ada tak bahagian-bahagian? Tu dia bahagian-bahagian dia. Kalau korang tengok, kita ada bahagian yang air panas digunakan untuk menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam. Dinding konkrit tebal melindungi alam sekitar daripada sinaran radioaktif. Teras grafit mengawal kadar tindak balas dengan memperlahankan neutron yang terhasil. Rod uranium menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Rod pengawal boron mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey. Okey. So itu tadi dia punya fungsi-fungsi dia. Ini dalam buku teks dia bagi tahu Okey, kalau kat proses yang pertama tu pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Pendidihan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam ini disalurkan ke turbin. Turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet atau gegelung dalam penjana. Kalau kau ingat belajar magnet dalam bab elektrik tu, magnet tu yang menghasilkan menghasilkan arus elektrik tu dalam, contoh kau tengok dalam transformer kan. Okey, menghasilkan elektrik. So tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantar bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, tadi saya dah tunjukkan tindak balas berantai
Ingat tindak balas berantai ni dia berasal daripada nuclear fission. Okey, di mana neutron membedil uranium-235. Lepas tu uranium tu dia nak jadi lebih stabil, dia akan terjadi ke krypton dan barium dan menghasilkan 3 neutron lagi. Dan seterusnya dia bedil lagi 3 uranium dan proses tu berulang-ulang kali. Itulah kita panggil tindak balas berantai, berlaku berulang-ulang kali. Okey, yang ni yang tadi saya bacakan tadi, bahagian-bahagian dalam tu. Okey, saya dah bacakan tadi, sama dalam buku teks. Okey, penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Di Malaysia, tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu, gas asli dan air. Okey, kalau tak salah kalau arang batu ni terletak dekat Perak, nama tempat tu Segari, dekat dengan Manjung, Perak. Gas asli dekat dengan Pakar, Terengganu. Air kat Bakun, Sarawak. Empangan Bakun ni kalau tak salah empangan yang terbesar di Asia Tenggara kalau tak salah Okey, dia memang membekalkan tenaga elektrik untuk seluruh negeri Sarawak. Okey, seperti dan merupakan empangan kedua terbesar di Asia. Tapi tadi saya kata terbesar di Asia Tenggara. Yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay, nak buat empangan ni bukan senang Kita kena tenggelamkan beberapa kampung di bawah tu sebab dia nak kumpul air. Sepadan-sepadan air terdiri daripada Bukit Bakau kalau korang tengok kat gambar rajah tu. Namun negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Mari kita jalankan aktiviti berikut untuk membandingkan penjanaan elektrik dan logik kuasa yang digunakan arang batu, tenaga hidro dan tenaga nuklear. Okey, kita tengok kat sini apa dia. Kepentingan pengurusan bahan radioaktif. Okey. So, sinaran radioaktif yang bocor akibat daripada kemalangan yang berlaku boleh mencemarkan alam sekitar, memusnahkan atau merosakkan semua benda hidup dan menyebabkan masalah genetik seperti mutasi sel. Okey, kita ada langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan bahan radioaktif. So, semua bahan radioaktif hendaklah disimpan dalam bekas berdinding plumbum setebal beberapa sentimeter. Reaktor nuklear mesti dilindungi dengan menggunakan dinding plumbum yang tebal dan dikelilingi oleh dinding konkrit beberapa meter tebalnya. Label sumber radioaktif seperti sebelah. Sumber radioaktif yang kuat hendaklah dikendalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh melalui skrin kaca berpelambam. Sumber radioaktif yang lemah boleh dikendalikan dengan menggunakan penyepit. Pakaian pelindungan dan sarung tangan harus digunakan semasa bekerja dengan bahan radioaktif. Lencana filem perlu dipakai untuk memantau dos sinaran yang diterima. Lencana filem tu dia akan menentukan sama ada kita ni berapa tahap pencemaran yang berlaku. So, sisa radioaktif hendaklah diurus mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Okey, ini cara pengurusan sisa radioaktif. Sisa radioaktif merupakan bahan pembuangan daripada sesuatu aktiviti industri yang menggunakan bahan radioaktif yang ditinggalkan selepas sesuatu proses perebutan radioaktif. Sisa ini masih mampu mengeluarkan sinaran radioaktif. Sisa-sisa ini wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas yang mempunyai separuh hayat yang berbeza. Yang pertama, dia ada 3 paras tu. Sisa radioaktif paras rendah, contohnya sumber hospital, makmal, kilang, stesen jana kuasa nuklear, tidak begitu berbahaya dan mempunyai separuh hayat yang pendek. Dilupuskan dengan kaedah pembakaran dan ditanam. Sisa radioaktif paras sederhana, sumber stesen jana kuasa nuklear, mempunyai keaktifan yang agak tinggi dan separuh hayat yang panjang. Ia dikeraskan dalam blok konkrit atau bitumen sebelum dibuang. Sisa yang mempunyai separuh hayat melebihi 30 tahun ditanam di bawah tanah yang dalam. Sisa radioaktif paras tinggi, sumber stesen jana kuasa nuklear seperti rod uranium, mempunyai keaktifan yang sangat tinggi, separuh hayat yang sangat panjang.
Sisa disimpan dalam bekas keluli tebal kemudian ditanam pada kedalaman 600 meter dari permukaan bumi di kawasan yang bebas daripada kejadian gempa bumi. Okey, habis dah bab nuklear. Tak ada pula latihan untuk tu pula. Tak banyak latihan. Okey. So bab seterusnya saya simpan soalan-soalan tu. Fizik kuantum. Okey, fizik kuantum ni ialah bab baru ya. Saya pun tak dapat lagi nota ringkas untuk fizik kuantum. Nanti kita akan tengok minggu depan ya. Okey. So saya nak buat kiraan dulu untuk yang terakhir ni. Ni. Okay. Cacat di sini dan tindak balas ni ialah okey, dia tak bagi dia punya nombor-nombor tu Sebenarnya cara kira sama macam tadilah. Tak ada maklumat yang lengkap pula kat sini, kena cari pula. Okey, nanti sebelum masuk bab baru saya rasa kita akan buat latihan dulu sikit. Lepas tu baru kita masuk bab baru iaitu fizik kuantum. Tu bab yang terakhir lah tu, fizik kuantum tu. So korang akan belajar fotoelektrik. Okey. Ini baru lagi Ini baru boleh cakap baru first time saya akan ajar korang. Okey, nanti kita tengok macam mana nanti. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Sir, Ya. nanti saya hantar notase tu kat grup. Okey, tapi nanti kena notase tu dia bercampur-campur. Tapi nanti korang kalau nak baca notase tu, baca ikut buku teks boleh Boleh, terima kasih sir. Okey, baca ikut buku teks sebab dia ada yang tak ada dalam buku teks tapi ada yang saya tambah-tambah sikit lah sebab macam buku teks tak ada. Tapi dalam notase tu ada tambah sikit. Tapi ada yang macam pelakuran nukleus tu tak pula belajar pula kali ni. Saya pun tak faham kenapa. Padahal nuclear fission dengan pelakuran tu, nuclear fission dipecahkan kepada banyak. Pelakuran tu daripada banyak kepada satu. Dalam buku teks korang tak ada pula. Jadi saya kena ikut buku teks korang lah. Tapi tengok juga depend pada soalan. Kalau ada pada soalan, saya kena ajar korang balik lah. Okey? Ada soalan lagi? Ada soalan nak tanya lagi? Tak ada ya? Tak ada sir. Okey, cukup dulu untuk hari ni. So nanti kita jumpa lagi next class. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih sir. Yes sir. Terima kasih, sir. Okey.